Tuhan, kami bersyukur kami diberikan anugerah bukan hanya untuk menikmati puji-pujian, tetapi dari mulut kami pun seringkali Engkau mengurapi supaya kami boleh menyanyikan nyanyian untuk-Mu. 主啊，我们感谢你，因为你不只是给了我们恩典，可以欣赏赞美诗歌，你也赐给我们的口，使我们的口发出对你的赞美。 Ada begitu banyak bagian di dalam kehidupan ini yang harus kami mengerti dan supaya kami bisa persembahkan kepada Tuhan. 在我们的人生当中，有许多的事情是我们需要更明白的，使得我们能够将此献上给你。 Dan hari ini secara khusus kami ingin memikirkan mengenai satu tema, yaitu ketekunan. 今天我们要思想一个主题，就是有关忍耐。 Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti apa yang Kau sediakan untuk kami bisa mengerti. 主啊，求你帮助我们，让我们能够领受你已经为我们预备的。 Sehingga mulai hari ini kami boleh diperlengkapi dengan pengetahuan mengenai kehendak Tuhan di dalam hidup yang tekun sebagai anak-anak Tuhan. 是的，从今天开始，我们能够被装备，让我们更明白，在人生当中，我们面对要忍耐的时候，我们可以按你的旨意。 Dengar doa kami Tuhan, oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. 这是我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的名祷告。 Amin. 阿门。 Jadi saudara, kita akan memikirkan mengenai tema ketekunan, dan yang diberikan kepada saya adalah dari Ibrani pasal yang ke-10. 今天我们要一起思想的主题就是忍耐。给我的经文是在希伯来书第10章。 Jadi mulai Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-19, sebetulnya sampai bagian akhir itu sebenarnya berbicara mengenai oleh yang Alkitab Lai, Lembaga Alkitab Indonesia itu kasih topik ketekunan. 从我们今天所的经文希伯来书第10章，那圣经给这一部分的经文的标题是忍耐。 Sebenarnya cuma satu ayat yang bicara mengenai ketekunan, yaitu di dalam ayatnya yang ke-36. 其实这整处的这个经文呢，只有第36节那边讲到有关忍耐。 Tapi saya akan membaca beberapa ayat di depannya. 但是我先将前面的几节经文给大家读， Tidak banyak ayat yang akan saya baca. 不多。 Jadi ayat yang ke-19, saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup yang kita melalui barang yang baru yang Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Itu istilah tertentu, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Dan akan diteruskan 2-3 ayat oleh Bu Susan. 我从22念到25，并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了。 就当存着诚心和充足的信心来到上帝面前，也要坚守我们所承受的指望，不致动摇，因为那应许我们的是信实的。又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒是要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。 Jadi saudara nanti di rumah, saudara membaca sendiri bagian ini. 在家的时候，盼望大家将这一部分的经文都读完。 Dan sebetulnya setiap kali bagian dari kitab Ibrani itu tidak mudah untuk difahami. 其实希伯来书的整卷书卷是不容易明白的。 Tapi mari kita pikir, ketekunan itu apa? 但是我们一起来思想，这个忍耐是什么？ Nah, saudara-saudara mungkin mengerti, tetapi ketekunan itu sebetulnya adalah quality of soul, yaitu kualitas dari jiwa manusia. 所以，但虽然我们字面上都知道忍耐是什么，但 yang 是事实 mampu 上， fokus
事实上说，忍耐是一个我们心灵的一个值， Sehingga dengan sepenuh hati mau mengerjakan apa yang ingin dia kerjakan 使我们能够专注全心的去做我们该做的， sampai selesai. 一直到完成。 Jadi menyelesaikan dengan ketekunan 所以用这个坚守的心态来完成， itu adalah quality dari jiwa yang baik. 这是一个好的一个心灵的质量。 Nah, tetapi saudara, kalau kita mau perhatikan, kenapa kita perlu belajar ketekunan? 但是如果我们来想，我们为什么在这件事情上要操练呢？ Oleh karena ketekunan tidak menjadi bagian daripada buah-buah roh. 因为呢，这个忍耐不在我们这个圣灵的果子的项目里。 Jadi kalau di dalam Galatia pasal 5 disebutkan buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan dan sebagainya, kelemah lembutan dan penguasaan diri, tidak ada sebutan ketekunan. 因为在加拉太书那边所谈到的圣灵的果子，那边有良善、有喜乐、平安这些等等的，里面没有讲到忍耐。 Jadi kalau Paulus menyebut mengenai buah roh, 所以当保罗谈到圣灵的果子， itu oleh karena hanya karya Roh Kudus 这是圣灵的工作， yang secara khusus disediakan untuk orang percaya. 是神特别为信主的人预备， Supaya orang percaya bisa hidup di dalam kebenaran. 使我们能够活在真理。 Nah, ketekunan ternyata tidak langsung related, tidak langsung berhubungan. 但是忍耐却跟这个圣灵的果子没有直接的关系。 Oleh karena ketekunan ini ada pada banyak orang di luar Kristus. 因为这个忍耐在信主之外的那些人都有， Dan kita kadang-kadang heran ada orang-orang di luar sana yang tidak ada hubungannya dengan Kristus, ternyata hidupnya sangat sukses sekali di dalam mencapai cita-citanya oleh karena tekun sekali. 我们看见说有许多不信主的人，他们因着他们的这个坚忍，他们能够达到一个很大的成就。 Jadi ketekunan itu apa? 所以这个忍耐坚守是什么？ Saudara, ketekunan itu produk atau hasil dari pengalaman belajar. 这个坚守是从我们学习的经验得到的。 Mulai kapan manusia belajar ketekunan? 从什么时候开始人类学习忍耐坚守呢？ Apakah setiap manusia belajar ketekunan? 是否每一个人都有学到 Oh, 呢？ ternyata tidak. 事实上并不是。 Jadi setiap manusia itu lahir dengan herediter, unsur warisan dari kedua orang tuanya. 我们生下来就已经遗传了父母两边的基因。 Jadi kalau orang tuanya itu adalah orang tua yang suka kerja, 如果他的父母是喜欢工作的， ya anak dari kecil akan melihat contoh seperti itu. 小孩子从小就看到那样子的榜样， Jika anaknya juga suka kerja. 使得孩子也喜欢 Tapi 工作。 ketekunan bukan otomatis hadir dalam keluarga seperti itu. 但是坚忍却不能够自然在家庭中可以产生， Oleh karena manusia ternyata belajar melalui pengalaman hidup. 因为人类也透过自己的人生经历来学习。 Pada usia 0 sampai 2 tahun, 从0到2岁， nah, dia belajar untuk bagaimana berelasi dengan sesama, yaitu orang tuanya. 这个小孩他会学习跟他的父母怎么样建立关系， Nah, sehingga usia 0 sampai 2 tahun itu penting sekali. 使得0到2岁非常的重要。 Dia akan menjadi orang baik atau orang jahat. 他要成为好人、坏人。 Nah, nanti usia 2-3 tahun, 2到3岁， nah, manusia belajar yang namanya bagaimana saya bisa memiliki sesuatu yang namanya otonomi. Otonomi itu sesuatu kemandirian untuk bisa mengenali sesuatu.
然后他开始学习他怎么样能够拥有主权，这个主权呢，使他能够拥有想要的。 Dan kalau orang tuanya adalah orang tua yang bijaksana, 如果父母是一个有智慧的， anak 2-3 tahun yang lagi mengembangkan sense of autonomy ini, 这个2到3岁的孩子，他正在发展他的这个主权， harus terus-menerus diberikan kesempatan untuk exploring dunia ini. 就必须给他很多很多的机会来探索他的环境， Dibawa ke kebun binatang lah, 带他到动物园， dibawa ke gereja, 带到教堂， dibawa ke mall. 带到购物商 Oleh 场。 karena apa? Anak ini sedang curious, pengen mengenal dunia. 为什么？因为这个阶段的孩子，他们正在 Dia pengen 很 pegang 想求 ini, 知， pengen pegang itu. 他想摸这个动那个， Untuk mengembangkan sense of autonomy tadi. 是要培育他的这个主权。 Nah, nanti 3-4 tahun lain lagi. 到3、4岁又不同了。 Kalau 2-3 tahun tadi seorang anak belum mengerti fungsi benda. 如果2到3岁孩子还不懂得这个物品的效用， Melihat papanya pakai kacamata, dia cuma pengen pegang. 他看见爸爸戴眼镜，他想把它抓下来。 Papanya lagi nulis, pengen pegang ballpoint itu. 爸爸正在写字，想把他的笔 Tapi anak 2 抢过来 tahun。belum mengerti fungsi benda itu untuk apa. 但是这阶段的孩子还不明白这个物品的功用是什么， Sehingga dia pakai ngorek-ngorek tembok atau apa. 使得他抓笔就到处画， Kadang-kadang masukkan kuping. 然后放到 Oleh 耳 karena 朵 tidak 里， mengerti dia. 因为他不明白。 Tetapi 3-4 tahun sudah mengerti. 但是3到4岁他开始明 Yang 白， fase mengembangkan inisiatif. 他进入那个主动的阶 Sekarang 段。 seorang anak sudah mulai bisa pegang remote control, bisa pindah-pindah channel, bisa. 他开始懂得抓遥控，然后换频道。 Jadi kalau orang tua itu bijaksana, 如果有智慧的父 itu 母， mulai otonomi, ya kan? Inisiatif itu berkembang. 给了他主权，然后让他自发性也可以发展。 Nanti 5-11 tahun, waduh ini menentukan banget. 5到11岁也是很决定性的阶段。 Sekarang mereka punya modal, mau mencoba. 他们现在已经有了那个成本， Maka 来 ahli 更多的 psikologi 试探。 mengatakan mereka sedang mengembangkan sense of industry. 他们开始发展，他们能够这个发挥功用的时候， Sehingga mencoba segala sesuatu. 所以他会试验各种各样的事， Membuat gambar yang dia mau. 画他想画的， Nah itulah sampai usia 11 tahun. 一直到11岁， Mulai dari 2-11. 从2到11， Berkembanglah jiwa orang yang namanya itu suatu apa tadi ketekunan, ya ketekunan bahasa Inggrisnya perseverance. 他开始在这个阶段，他慢慢的去累积他的这个坚韧。 Kalau kedua orang tuanya bisa memberi kebutuhan tadi, 如果他的父母能够给他这方面的需要， otonomi, inisiatif, and industry istilahnya. 如果可以给他主权、自发性，然后 Dia 他的 memiliki 发挥 ketekunan.，他就能够 Tapi 坚 kalau orang 韧。 tuanya tidak bisa memberi, 如果父母没有给他们， anak ini selalu ragu-ragu, 那这个孩子就开始 selalu 常常 takut, 犹豫、害怕， tidak tekun. 他不能坚忍， Nyoba sesuatu semenit aja berhenti. 他要探索一样事情，1分钟就停了。 Tapi ketekunan terbentuknya itu usia 2-11 tahun. 但是这个坚忍是从2到11岁那边 Nah, 形 sekarang 成， bagaimana ketekunan itu dipakai? 然后这个坚忍能够使用在什么？ Yaitu usia 0-2 tahun tadi. 就是0到2岁。 Artinya apa? 意 Kalau 思是什 usia 么？ 0-2 tahun, dia bisa mengembangkan jiwa yang punya modal, yang namanya trust, itu bisa percaya sama orang. 如果他0到2岁，他能够发挥信任别人的话， Dia pakai ketekunan untuk hal yang baik.
他就能够用他的坚忍来做好事情。 Tetapi kalau di dalam usia 0 sampai 2 tahun, 但是如果0到2岁， orang tuanya itu tidak mencintai dia. 他的父母没有爱他， Anak baru 1 bulan, 1个月大的孩子， bangun karena ngompol. 因为尿失了，醒过 Mamanya 来， merasa terganggu. 妈妈觉得很麻烦， Besok aku mau kerja. 明天我要上班， Anakku rewel. 我的孩子 Dia 这么 bangun 闹， dengan marah-marah. 然后醒来是发脾气的， Ganti popoknya dengan kasar. 那个很粗鲁的去换尿片， Kasih air susunya dengan kasar. 然后很粗鲁的给他牛 Mukanya 奶， cembetut. 那个脸非常的， Meskipun anak baru usia 1 bulan, 这个孩子只有1个月， tapi jiwanya bereaksi. 但是他的内心是能够 Dan 有反 nanti 应的， menjadi satu pola pikir. 这形成他的一个思想模 Apa 式 itu?。那是什么？ Seumur hidup aku tidak percaya dan tidak suka manusia. 我这一生我不相信，也不喜欢人， Karena manusia pertama yang hadir dalam hidupku, 因为在我生命中第一个出现的人， mamaku setiap kali datang. 我妈妈每次来 Aku 就近 takut 我，我害怕她， Jadi aku tidak tahu mesti bagaimana. 我就不晓得该怎么样， Jadi aku tidak suka manusia. 所以我不喜欢人。 Makanya saudara jangan heran ya, orang yang lahir dari keluarga yang seperti itu, 所以在这样子家庭长大的孩子， meskipun bisa punya ketekunan, 并不惊讶，如果他虽然有了坚忍， ketekunannya untuk berbuat jahat. 这个坚忍是做坏事情。 Saudara barangkali pernah nonton film misalnya Escape from Alcatraz, yaitu bebas dari penjara Alcatraz. 也许大家有看过这部电影，就是从这个 Alcatraz 监狱 Tahu. 逃出来。 Itu yang difilmkan, bintang filmnya Clint Eastwood itu. Nah, 男明星他说的， itu mengenai 3 orang yang dipenjara di Alcatraz. Alcatraz itu di dekat LA sana, Los Angeles. 这部电影讲到说3个人在靠近洛杉矶这个 Alcatraz 的这个 Jadi 监 itu 狱， pulau kecil gitu. 那是一个小岛， Jadi orang tidak berani keluar karena ombak segala luar biasa. 所以人家不容易逃逸，因为四面环海。 Tetapi ini 3 orang ini pengen keluar dari penjara itu. 但是这3个人很想逃逸， Mereka menyembunyikan pisau. 他们开始藏刀子， Berbulan-bulan mereka mulai ngorek-ngorek tembok. 用了好几个月时间，他们在墙那边挖洞， Sedikit demi sedikit 一点点的挖， sampai bolong. 一直到挖出一个洞。 Sedikit lagi karena temboknya itu dari batu beton yang keras sekali. 因为这个墙是很坚硬的， Menyiapkan segala sesuatu dengan tekun sekali. 他们很坚忍的来准备这一切， Sampai menghitung kapan penjaga itu berganti segala. 一直到他们数算这个看守的那个交换时 Nanti kalau 间。 lepas itu nanti gimana caranya berenang lewat laut itu. 然后如果逃出去的话，怎么样游泳过这个海？ Berhasil saudara. 他们成功了。 Jadi 3 prisoner ini escape from Alcatraz. 所以这3个这个牢房的 Mereka 人， apa? Jiwanya tekun. 他们能够逃出，然后因着他们有坚 Tapi 忍， pikirannya jahat. 但是是做坏事情。 Nah saudara barangkali tahu Presiden Nixon. 也许我们知道尼克森总统， Nixon itu di dalam kampanye untuk jadi presiden. 他在他选举要成为总统时， Yang kedua kali. 第2次的时候， Wah dia tahu orang sudah tidak suka sama dia. 他知道人已经不喜欢他， Tapi dia bisa mengeluarkan seorang penjahat yang suka jual narkoba. 但是他能够让一个在监狱的囚犯，是因为卖毒品判刑 Dengan 的， janji penjahat itu ngasih Nixon 30 juta dolar. 但是却要这个承诺给他3000万， Jadi akhirnya penjahat itu keluar. 所以这个坏人 Tapi 出来了。 ceritanya bukan cuma itu, saudara. 但是不只是这样子， Oleh karena uang 30 juta dolar itu disimpan di mana? 因为这个3000万被藏在哪里？
Ternyata disimpan oleh Nixon itu pinter. Cari bank yang kecil yang bakal orang tidak mikir. Uang itu disimpan di sana. 他就把这个钱存在一个很小的银行，是人家想不到的。 Yaitu di satu kota Laguna Niguel. Ya, saudara ke Amerika pasti tahu. Di Laguna Niguel. 他就藏在这个小城市叫 Laguna Niguel。 Tetapi akhirnya ada orang tahu, saudara. Orang tahu. 后来人家知道了， Dan ini beberapa orang ini berbulan-bulan mencoba untuk mencari tahu bagaimana caranya bisa ngambil uang itu. 然后这些人呢，他们开始用几个月的时间，不断的去想怎么样可以得到这一笔钱， Dan berhasil. 然后他们成功得到。 Jadi uang itu sampai sekarang juga tidak tahu di mana, oleh karena dibagi-bagi sampai habis. 到现在，这些钱的下落都还不晓得在哪里，因为这些 Jadi 人分了， ketekunan untuk berbuat jahat. 所以有这个行恶事的奸人。 Saudara-saudara, hampir 10 tahun yang lalu di Austria itu ada seorang ayah yang namanya Joseph Fritsch. 大概10多年前，在奥地利有一位父亲名叫 Joseph， Dia punya kebutuhan seksual itu liar. 他的那个性需要是非常狂野的， Dia menginginkan anaknya sendiri. 他想要自己的孩子。 Dan anak perempuan yang pertama ini diatur begitu rupa supaya istrinya mikir anak itu minggat. 他安排他的女儿，使得他的妻子以为这个女儿逃走了。 Padahal disimpan di basement. 其实他把这个女儿藏在这个地下室， Tiap hari diperkosa sama papahnya. 然后他每天就强奸这个女儿。 Punya beberapa anak. 他有几个孩子， Setiap kali lahir anak itu dititipkan di pinggir jalan. 每次孩子生下来，他就把孩子放在路边。 Berapa lama anak ini diperkosa sama papahnya sendiri? 这孩子有一段时间被自己的爸爸强奸， 24 tahun. 总共24年之久。 Bayangin, saudara bisa membayangkan ya. 我们很难想象， Ini orang tekun berbuat jahat. 这个人很奸人的一直行恶 Pada suatu 事。 saat anak itu sakit. 有一天，这个孩子生病， Sampai terpaksa harus dibawa ke rumah sakit. 必须带到医院， Nah, saat itu dia minggat dari rumah sakit. 然后他从医院逃出， Baru ketangkap sang bapak ini. 才发现这个父亲的 Istrinya 恶行。 bodoh sekali. 他的妻子很愚蠢， Jadi bapak ini itu seorang pekerja yang baik. Heran ya. 这父亲在外面看起来是一个很好的职 Teman-temannya 员， menganggap dia orang baik. 他的同事认为他是好人， Tapi dia monster. 但是他却这么的坏， Memperkosa anaknya sendiri. 强奸自己的孩子， Begitu hebat, ya kan? Pinche. Tekun itu sampai 24 tahun. 能够24年这么长的时间 Jadi， 他 saudara， 一直做。 Pada saat kita bicara ketekunan, Jadi, saudara kalau jangan pikir ketekunan itu sesuatu yang selalu baik. 所以，当我们讲到奸人的话，我们不要以为说奸人一定是一件好事情。 Jadi kita itu lihat bahwa ketekunan kalau ada di dalam Alkitab, 但是现在我们来看圣经说的奸人， sebetulnya apa yang Tuhan mau dari kita? 神要我们的是什么？ Yaitu orang-orang Kristen 也就 di 是 dalam kehidupan imannya 我们基督徒在我们的信心路程 juga 中， harus bisa memiliki ketekunan. 我们必须拥有这个奸人， Tetapi untuk hal yang baik, 是要行好事， mengerjakan imannya 我们来建立我们的信心， untuk hal yang baik. 为了好事。 Nah, sekarang kita lihat di dalam Alkitab itu siapa yang kayak gitu? 我们在圣经中，我们来看看有谁有这样子的品德。 Oh, hampir semua tokoh-tokoh Alkitab seperti itu, saudara. 几乎所有圣经的人物都有。 Saudara, ketika Tuhan menyuruh akan Nuh itu 当神呼召挪亚的时候， membikin bahtera. 建方舟， Berapa lama Nuh bikin bahtera? 挪亚建方舟用了几年？ Saudara, Alkitab ngomong apa? 圣经说什么？ Nuh pada usia 500 tahun Tuhan itu menampakkan diri dan suruh Nuh bikin bahtera.
就是挪亚在500岁的时候，神向他显现，吩咐他建方舟。 Lalu Bahtera itu jadi kapan? 然后方舟建成是在什么时候？ Ketika Nuh usia 600 tahun. 就是当挪亚600岁的时候。 Jadi 100 tahun bikin Bahtera, saudara. 所以他用100年的时间 Jadi 建 ini 方 orang 舟。 percaya yang tekun banget. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dia mengerjakannya itu. 所以我们看见他相信主，并且能够这样子的坚忍，我不能够想象是怎么做 Jadi 到的。 banyak sekali contoh 所以我们看有许多的 di 例子， dalam Alkitab termasuk Rasul Paulus dan sebagainya yang luar biasa tekunnya. 在圣经中，包括使徒保罗，有许多的，他们都非常的坚忍。 Jadi Paulus itu tekun sekali untuk apa? 保罗很坚忍，为着什么？ Supaya seluruh hidupnya ini bisa memuliakan Tuhan. 让他能够一生荣耀主。 Oh, apa itu? 那是什么？ Saudara Paulus itu adalah seorang Farisi. 保罗是法利赛人。 Nah, ya, tahu di dalam Filipi pasal 3 Paulus ngomong apa? 在腓立比书第3章，保罗说什么？ Aku ini orang Farisi 我是法利赛人， yang dari kecil aku itu berupaya memenuhi hukum Taurat. 我从小就已经守了诫命， Tidak ada cacatnya. 没有瑕疵。 Saudara percaya enggak? 我们相信吗？ Oh, pasti percaya dong. 相信。 Paulus itu berani mengklaim tidak ada cacatnya. 保罗他敢说他没有瑕疵。 Hukum Taurat itu bukan 10 hukum. 这个所谓的律法不只是10 10条 hukum 诫 yang 命， sudah menjadi 613 hukum. 这个10条诫命已经发展成630多条 Paulus 的 tidak 律例。 tidak pernah melanggar satu pun. 保罗说他一条都没有犯， Oleh karena memang orang Farisi kerjaannya hidupnya untuk itu. 因为法利赛人他的生活就是为此而 Nah, 活。 saudara kalau membaca Matius pasal 19, 如果我们看马太福音第19章， ada orang pemuda yang juga begitu. 有一位年轻人也是这样 Tuhan 子， gimana caranya aku masuk surga? 他说我如何得到永生？ Yesus mengatakan ya penuhi hukum Taurat. 耶稣就回答说：“你去遵行律法。 Lalu dia mengatakan hukum yang mana? ”他就问他说：“是哪一条诫 Lalu 命 Tuhan menyebutkan beberapa hukum.？” 然后耶稣他说了当中的几条。 Pemuda ini ngomong apa? 这年轻人说什么？ Aku sudah memenuhinya sejak kecil. 我已经从小把这些都守住了， Tambah kalimat seperti ini. 还加上那样子， Apalagi yang kurang? 还缺少什么？ Berarti orang Farisi kayak gitu, saudara. 意思是法利赛人他们的生活 Tapi 就是如 Paulus 此。 ini yang sudah memenuhi semua hukum. 但是保罗他已经完成这些的律法， Dalam 1 Korintus pasal 15 ngomong apa? 在他哥林多前书第15章，他说什么？ Dibandingkan semua rasul aku paling berdosa. 他说跟其他的使徒比起来，我是 Nanti 最贵。 berapa tahun lagi 多几年， ketika dia menulis kepada jemaat Efesus, 当他写信给以弗所教会 dia，mengatakan kalimat yang lain lagi. 他说了别的句子， Dibandingkan semua orang Kristen, aku paling berdosa. 跟所有信主的人比起来，我是更有罪的。 Nanti sebelum Paulus dieksekusi mati, 当保罗被处死之前， itu di dalam 1 Timotius. 在那个提摩太前书说 Paulus 到， nulis lagi, 他在这样子的写， dibandingkan semua manusia, Kristen non-Kristen, aku paling berdosa. 跟所有的人类，无论是信主不信主 Paulus lagi， 我是 ngomong apa？ 最有罪的。 Dia mengatakan di dalam Roma pasal 7, 他说什么呢？在罗马书第7章， dalam diriku ini ada 2 macam hukum. 在我里面有2个律， Akal budiku tahu aku harus memuliakan Tuhan. 我的思想知道我要荣耀神， Tapi ada hukum darah daging 但是却有肉身的 yang 律， terus menyeret aku ke dalam perhambaan dosa. 一直把我拖到罪的奴役 Aku 中。 manusia celaka. 我是遭诱惑了， Siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? 谁能救我脱离这个取死的身体？ Jadi lalu Paulus gimana? 然后保罗是怎么样？ Dia tidak bisa bebas. 他觉得自己不能从这里释 Apa 放。 yang Paulus lakukan? 保罗所做的是什么 Nah,？ini menarik, saudara. 这是很有趣的。 Oleh karena sebetulnya ada 3 macam dosa. 有3样罪，
Dosa yang pertama itu namanya original sin. 就是原罪。 Itu adalah dosa original. Itu artinya apa? 这个原罪指的是什么？ Oleh karena saudara dan saya anaknya Adam dan Hawa. 因为我们是亚当夏娃的后 Ya 裔， memang kita itu disebut non pose non pecare. Artinya mau tidak mau pasti berbuat dosa. 我们不能不去犯罪的， Itu namanya original sin. 这就是我们的原罪。 Tetapi ada dosa kedua 但是还有第二种罪， yang disebutkan actual sin. 就是真正的罪， Yaitu dosa pada saat aku memang sengaja mau berbuat dosa. 就是我故意去犯的， Aku sengaja membenci orang itu. 我有意的要 Aku 讨 tahu 厌那个人，我知道， Aku tidak mau 但是 bertobat. 我不愿意 Itu 不去， namanya actual sin. 那就是真正的罪。 Tapi masih ada dosa satu lagi 但是还有另外一个罪， yang disebut inevitable sin. 就是不能逃避的罪。 Apa itu? Dosa yang aku tidak bisa hindari. 那是什么呢？我们不能逃避 Mau 的 tidak 罪， mau pasti aku berbuat dosa lagi. 无法，我不能不 Dan 做。 Paulus itu tahu 保罗知道， bahwa dalam dirinya ada dosa inevitable tadi. 保罗的里面有这个不能逃避的 Saya 罪。 tidak tahu masa kecil Paulus seperti apa. 我不晓得保罗小的时候 Tapi 是怎 tadi 么 kan 样， saya ngomong kepada kalian. 但是刚才跟大家 Kalau 说， anak umur 0 sampai 2 tahun, 如果孩子0到2岁， orang tuanya tidak mencintai dia. 父母不爱他的话， Dalam diri anak itu punya pengalaman 这孩子里面就有这样子的经 sampai 验， tidak suka manusia, 他不喜欢人， tidak bisa percaya manusia. 不能信任人， Siapapun dia, 无论是谁， tidak bisa mengontrol emosi menghadapi tingkah laku manusia tertentu. 他对付某人的话，他不能 Makanya 控 saya 制自己 itu 的 kalau 情 melihat 绪。 dalam Alkitab, Paulus kadang-kadang tidak ngomong mengenai siapa orang itu. 所以保罗在圣经中没有记载说对方是谁， Tetapi ada masa dia itu terpaksa harus mengaku. 但是在某一个时段，他必须承 Dia 认 bertengkar itu dengan siapa? 他跟谁吵架， Justru dengan orang paling saleh, paling sabar, paling baik, yang penuh roh. 就是跟一位非常敬虔的人、很忍耐的人、 Siapa orang 充满灵的， Barnabas. 就是巴拿巴。 Oleh karena Barnabas itu ingin membawa keponakannya yang namanya Yohanes Markus untuk ikut mengabarkan Injil lagi. 因为这个巴拿巴，他想带同他的侄儿，在第二次的宣教路程的时候 Tapi 一 Paulus 起 tidak 去 bisa，memaafkan anak muda yang namanya Yohanes Markus ini. 但是保罗却不能够原谅马可之前做的事， Oleh karena dulu pekabaran Injil anak ini balik pulang. 因为在第一次的宣教路程，他半路就走掉了。 Dan Paulus pasti tahu 保罗还知道 kenapa saya ketemu Yohanes Markus itu selalu jengkel. 为什么我每次见到马可，我就要发脾气， Bahkan aku tidak mau ngomong sama orang ini. 甚至我不想跟他说话。 Padahal akal budiku tahu. 但是其实思想上 Aku 我 harus 知道， memaafkan. 我必须原谅他， Aku harus mengasihi. 我必须 Aku 爱 harus bisa 他。 membimbing anak muda ini sama seperti pamannya itu, yaitu Barnabas. 我必须能够像他的叔叔那样子带领他，就像巴拿巴。 Tapi Paulus tidak mampu. 但是保罗做不到， Oleh karena ada dorongan insting yang namanya death instinct, itu kematian yang selalu mau membuat dia berbuat dosa. 因为他里面有那种的原来的那种性情，让他一直要在这方面 Justru 跌倒。 ketemu orang Barnabas yang begitu baik, 但是他见到了一位这么好的巴拿 dia 巴， tidak tahan. 他受不了， Bayangkan, dia tidak tahan, saudara. 他对他受不 Dia 了， pengennya marah aja. 他就是一直要发脾气 You。mau lihat di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 15. 我们看《使徒行传》第15章， Itu yang cerita Lukas. 写下的是 Penulis kitab Kisah Rasul. 就是使徒行传》的作者路加。 Paulus itu bertengkar sengit sekali dengan Barnabas. 保罗跟巴拿巴产生了一个很激烈的争 Jadi 执， Paulus pasti ngerti dia. 所以保罗他清楚知道 Jadi ada dosa yang aku tidak bisa hindari. 是在我里面有我无法避免的罪， Lalu gimana dia mengatasinya? 他怎么样去克服呢？ Paulus ini tekun sekali. 保罗很坚忍， Orang lain tidak akan tahu aku menyimpan dosa kayak gitu.
别人家可能不晓得我藏着这样子的罪， Tetapi dalam 1 Korintus pasal 9, 但是在哥林多前书第9章， aku melatih tubuhku siang dan malam. 我日夜操练我， Begitu rupa. 一直到这个程度， Supaya jangan sampai aku mengabarkan Injil, aku sendiri nanti tidak selamat. 不要让我在传福音的时候，我自己却被弃绝了。 Tapi Paulus juga tahu. 但是保罗也知道， Kalau saya melatih diri dengan kekuatanku sendiri, 如果我只是靠着自己的力量来操练自己， misalnya banyak doa, 举例说很多祷告、进食， baca Alkitab terus, 一直读圣经， melayani makin rajin. 更殷勤的服侍， Paulus ngerti itu sama dengan menambah Taurat. 这等于是在律法上再加律法。 Jadi Paulus sampai ngerti, tidak mungkin melatih tubuhku ini. 保罗明白说，他不能够靠自己来 Itu 操练， pengertiannya itu. Pengertiannya seperti itu, tidak mungkin. 他知识上知道，不可能做到。 Oleh sebab itu di dalam 1 Timotius pasal 4, 所以在提摩太前书第4章， Paulus ngomong apa? 保罗说什么？ Latihan tubuh itu sedikit gunanya. 操练身体的益处有限。 Jadi yang seperti itu menurut pikiran kita itu sedikit gunanya. 我们思想认为好的事情，其实它的 Tetapi 益处很小。 melatih untuk ibadah, 但是在金钱上操练， melatih untuk godliness, 在属灵上操练， itu akan membawa dia ke dalam pengalaman kekekalan di surga. 让他经历到那个永生的经验。 Berarti apa itu? 这代表什 Jadi 么？ Paulus tahu kalau saudara-saudara datang ke gereja ini cuma memenuhi Taurat. 所以，如果我们只是来到教会，我们只是执行了律法， Rajin ke gereja itu hanya agama, saudara. 殷勤的到教堂只是一个 Tetapi 宗 saudara 教。 datang dari rumah saudara sudah berlutut di hadapan Tuhan. 但是，如果我们来之前，我们已经在神的面前跪 Menyiapkan 下来， hatimu kepada Tuhan. 为神预备自己， Lah itu latihan rohani, saudara. 这就是我们灵命的操 Untuk 练， bisa memberikan persembahan ibadah kepada Tuhan. 让我们今天对神的敬拜能够献上最好。 Saudara berdoa tadi, itu hanya hukum Taurat. 所以，祷告本身只是律法， Tapi kalau saudara berdoa dengan kesadaran, 但是如果我们 Tuhan 行 aku ingin sekali bercakap-cakap dengan Engkau. 我们有意识的对神在祷 Aku 告 ingin 中说， punya kerinduan untuk mengalami kehadiran-Mu. 我们要亲近神，经历神的同在， Nah itu ada perlu latihan, saudara. 这是属灵的操练。 Saudara menyanyi itu hukum Taurat. 我们只是唱歌的话，那是 Oleh 行 karena 律 itu 法， cuma agama. 那是宗教仪式。 Tapi pada saat saudara menyanyi dengan kesadaran Roh Kudus urapi aku, 但是如果我们在唱诗歌的时候，让圣灵来 supaya aku 恩 bisa 膏我们， menyanyikan nyanyian baru 让我们能够唱新歌， yang memang Kau mau anugerahkan kepadaku. 是你赐下给我的， Itu berbeda, saudara. 这就会不同， Perlu sekali suatu latihan rohani. 需要属灵的 Bahkan 操 pada saat 练， mendengarkan firman seperti ini. 甚至像这个时候在听 Mendengarkan 到的时 firman 候， semua agama juga punya itu hukum Taurat, saudara. 这个听到所有的宗 Jikalau 教都 saudara 有。 cuma mengisi otak, 如果我们只是充塞我们的知识， tetapi kalau mendengarkan firman persis seperti Yesaya misalnya pasal 57 itu. 但是如果我们听到的时候，就像以赛亚书57章 Oh 所 Tuhan 说， engkau bersemayam di tempat tinggi. 主啊，你在高处，在宝座上， Tapi engkau rela hadir di dalam broken spirit and contrite heart. 但是你却愿意来到我这个破碎的心灵， Engkau rela hadir di dalam jiwaku yang haus dan lapar akan 你 kebenaran. 愿意来满足我饥渴慕义的心， Itu perlu latihan. 这是需要操练。 Saudara tidak bisa menjadi orang Kristen kecuali saudara cuma mau beragama. 我们如果成为基督徒，只是一个宗教的话， Jadi ketekunan ini diperlukan.
那我们如果要超脱这些 itulah 需要见人， sebabnya kalau kita membaca dari Ibrani pasal 10, saudara. 所以因此，当我们读希伯来书第10章， Semakin baca, saudara semakin bingung. 我们越读越 Sebenarnya 迷 ngomong 惑。 apa sih Ibrani pasal 10? 这希伯来书10章要说的是什么？ Wah, banyak poin yang dia omong. 讲的好像很多点， Mengenai darah Yesus, 有关耶稣的宝 mengenai 血， tabir, 有关慢， mengenai doa jangan diulang-ulang, 有关祷告不要重 mengenai 复， persekutuan dengan saudara seiman. 跟信主的人有团契， Banyak sekali. 有许多的重点。 Baru ayat 36 ngomong ketekunan. 然后到了36节才讲到 Lalu 忍耐。 bagaimana kita ini? 我们 Apa kita tekun itu untuk 10 macam itu? Gitu. 这代表什么？难道我们要为以上提到的事情忍耐吗？ Oh, Rasul Petrus itu di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. 使徒彼得他在他的彼得后书第1章那边提到， Dia menuliskan dengan kalimat beda. 他用别的方式来表达。 Kan? Dia mengatakan hendaklah kamu menambahkan kepada imanmu. Imanmu. 你必须信心加上 Virtue atau kebajikan. 加上 Dan 敬 menambah 虔， iman dan kebajikan itu dengan pengetahuan. 然后加上知识， Menambah iman, kebajikan, pengetahuan itu dengan penguasaan diri. 在这以上加上 Menambah 知识， iman, kebajikan, dan pengetahuan dan penguasaan diri dengan ketekunan. 就是从这个信心加上德行加上知识，又加上忍耐。 Jadi ini Pak Petrus itu mau mengatakan sama dengan Ibrani 10. 所以彼得在这里所说的，跟保罗跟那个希伯来书第10章那边所说的， Terlalu banyak yang Tuhan sediakan dan otak kita tidak bisa menampung sekaligus. 神所要我们看见的很多，但是我们的头脑不能够一下子就接纳这一切， Kamu fokus 4 saja. 所以我们要专注在4样事情。 Orang yang dipanggil tekun pasti tahu saya punya iman apa enggak. 一个坚忍的人，首先要知道自己有没有 Oleh 信 karena 心， ketekunan hanya berguna untuk orang beriman. 因为这个坚忍只是在信主的人 Tetapi 才有。 iman kepada Yesus Kristus itu harus dibuktikan di dalam virtue, itu dalam perbuatan. 这个对耶稣基督的信心，必须从我们的德行上来 Kalau 见 Tuhan 证。 menyuruh engkau mengampuni, ya belajar mengampuni. 如果神要我们去宽恕 Kalau 人， Tuhan menyuruh engkau melayani, belajar melayani. 如果要我们服侍，我们就学习服侍。 Bukankah Yakobus mengatakan iman kalau tidak ada perbuatan ya mati. 就像雅各书所说的，没有行为的信心是死的， Jadi iman ditambah dengan kebajikan. 所以信心还要加上德 Tetapi 行。 iman dan kebajikan perlu ditambah pengetahuan. 但是在这2样之上，还要加上知识。 Seorang bernama C.S. Lewis ini pernah mengatakan satu kalimat seperti 这个路易斯曾经这样子说 virtue which is unchecked. Jadi kebajikan yang tidak pernah dicek. 就是没有被试探过的德行， Dapat menjadi apa? 能够发生什么？ Blatant evil. Itu artinya perbuatan jahat yang berani-berani belak-belakan gitu. 是一个能够很光明正大的恶行。 Jadi 为什 pada 么？ saat saudara melakukan kebajikan, saudara mesti punya prinsip untuk menilai. 所以，当我们培养德行的时候，我们必须有一个原则来检讨。 Yang kamu lakukan itu buah roh. 我们做的是这个圣灵的果子吗？ Atau sebenarnya kemauanmu sendiri. 或者是我自己的 Kalau 意愿？ kemauanmu sendiri mau berbuat baik, itu pasti kamu butuh pujian aja. 因为如果是出自自己的意愿要有德行 Itu 的 hanya 话， sekedar supaya kamu itu bangga. 我们只是希望人家称赞，让我们可以有 Supaya 脸， kamu merasa kamu sekarang lebih baik dari teman-temanmu. 使得你觉得自己比别人家好。 Jadi perlu ditambah sama knowledge. 所以呢，在这2样事情上还要加上知识。 Nah, sehingga virtue which is unchecked is more dangerous than blatant evil. 因为一个没有被检视的德行的话，会比光明正大的恶行还要恶。
pengetahuan juga tidak cukup. 但是只有知识还是不 Perlu 够， ditambah dengan self control, yaitu dengan penguasaan diri. 还要加上自制。 Oleh karena banyak pengetahuan yang kadang-kadang kita tidak bisa pakai. 因为如果很多知识却没有行， Jadi Tuhan tidak memberikan semua pengetahuan sekaligus. 所以上帝没有给我们一下子很多的知 Jadi 识。 3 dan 4 ini 从这3样的效果， terus-menerus kamu hidupkan. 我们必须一直不断的将它活出 Dengan 来。 semangat apa? 凭着什么样的 Dengan 精神？ perseverance, ketekunan. 就是用坚忍。 Jadi jangan capek-capek 所以在操练的时候， menghidupkan imanmu, 我们不要觉得疲倦。 menambah dengan virtue, 所以信心加上德行， memberikan pengetahuan dalam dirimu, 然后再加上知识， dan mengontrol akan diri. 然后要有自制。 Jadi saudara, ini pelajaran mengenai ketekunan. 所以这就是坚忍的功课。 Oleh karena sebetulnya Alkitab ini ajaib, saudara. 我们的圣经非常的奇妙， Semakin kita mau mengerti gitu, 当我们越想明白， ternyata hal yang kita anggap ngerti, 我们会发现我们以为明白的事， mungkin kita tidak mengerti sama sekali. 我们就发现我们是完全的不明 Hanya 白。 Alkitab yang bisa menolong kita untuk menjelaskan bagian yang lain dari Alkitab. 因为只有圣经能够在各处的方面来让我们更明白。 Jadi kiranya Tuhan memberkati kita semua. 愿神祝福我们每一位， Yang menginginkan memiliki ketekunan untuk membangun iman kita. 我们能够拥有建立我们信心的坚忍， Sama seperti Paulus 就 yang 像 dengan tekun 就像保罗那样， bisa mematikan dosa yang dia sendiri tidak mampu matikan. 他能够坚忍的来致死他自己无法避免的罪。 Dengan cara apa? 用什么？ Mengalami kehadiran Kristus sendiri. 经历基督的同在。 Makanya disebutkan dalam Roma pasal 8, hanya Dia yang bisa membebaskan aku dari dosa ini. 所以他在罗马书第8章那边宣告说，唯有他能够将我从罪中释放。 Roma pasal 8 ayat 3 tadi mengatakan itu. 罗马 Segala 书 sesuatu yang kita ingin lakukan, tidak pernah kita berhasil lakukan, sudah dilakukan Kristus untuk aku. 在那边他说，我们所有不能行的，上帝就差遣自己的儿子，成为罪身的形状，做了赎罪的祭，使我们在他里面凡事都能。 Kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman ini, biarlah menjadi benih yang hidup hadir di dalam jiwa kita. 愿神帮助我们，祝福他的话语，让他的话语成为我们心中的种子，不断的成长。 Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih oleh karena kami tahu di dalam kelemahan dan dosa kami, Engkau terus mengulurkan tangan untuk menolong kami. 主啊，我们感谢你，因为在我们的软弱，在我们的最终，你不断的向我们施出你的手来拉住我们。 Nah, biar hari ini kami mulai mengerti betapa ketekunan untuk hal yang membangun iman adalah kebutuhan kami yang mutlak. 使得我们今天能够明白说，我们最重要的需要就是将我们的这个坚忍建立在建立我们信心的事上。 Tolong kami semua Tuhan. 主啊，帮助我们每一位， Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. 是奉主耶稣基督的名，我们祈求， Amin. 阿门。